من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2 bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyati wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyati. Kemudian dalam kitab Hidayatus Sibyan tidak didatangkan terjemahan Bismillahirrahmanirrahim, hanya didatangkan terjemahan kepada Alhamdulillah sahaja. Hanya didatangkan terjemahan Alhamdulillah, terjemahan Bismillahirrahmanirrahim tidak didatangkan. Terjemahan sebagaimana hak minggu lepas lah, yang biasa kita terjemahnya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah akan sekalian hambanya dan maha penyayang akan hamba yang mukmin di dalam negeri akhirah. Dengan nama Allah, Tuhan yang maha pemurah bagi sekalian hambanya, lagi maha penyayang bagi segala hamba yang mukmin di dalam negeri akhirah. Pemurah kepada sekalian, penyayang kepada hamba yang mukmin di dalam negeri akhirah. Jadi pemurah ni umum kepada sekalian hamba. Sama ada hamba Allah tu hamba yang beriman, sama ada hamba Allah tu hamba yang kafir, sama ada hamba Allah tu hamba yang taat, ataupun hamba yang asi, yang derhaka. Itu pemurah Allah kepada sekalian, termasuk binatang-binatang. Itu pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun penyayang Allah hanya kepada hamba yang mukmin jua di dalam negeri akhirah. Itu kasih sayang Allah hanya kepada hamba yang mukmin. Yang mana hamba yang mukmin ni Allah Ta'ala kasih sayang dengan bahawa Allah Ta'ala beri iman, taufik, hidayah kepada orang mukmin di dunia dan di hari akhirah. Allah Ta'ala dengan kasih sayang Allah memasukkan orang mukmin ke dalam syurga. Itu Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemurah Allah kepada sekalian. Jadi apa seseorang yang dapat atas dunia ni daripada kejayaan atas dunia, dengan kekayaan ke, dengan kekuasaan ke, itu semua datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kaya seseorang itu datang dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi pangkat seseorang atas dunia itu datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri kekayaan, Allah Taala beri ketinggian pangkat di atas dunia, Allah Taala beri kejayaan atas dunia, itu datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah ni umum, meratai akan sekalian hamba, sama ada beriman ataupun kafir, sama ada soleh ataupun asi ataupun yang derhaka. Yang mana Allah Ta'ala kurniakan dengan kemurahan Allah bagai-bagai nikmat atas dunia kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang derhaka kepada Allah, itu dipanggil istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Istidraj ni dia Tuhan beri asyik dia, Tuhan matikan terus kena seksaan. Tu beri tu sebagai apa? Istidraj, umpan ke bangga. Cuma masa saya mengaji dahulu tu terjemah dengan permua. Tapi orang kita tak faham permua pada ni. Mua beri bukan Tuhan kasih sayang. Tuhan beri je. Atas dunia sementara. Tuhan pun beri selama masa mati diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir kau seksaan yang kekal selama-lamanya. Atas dunia tu Tuhan beri atas kemurahan. Tapi atas jalan istidraj. Kan ada ni. Biasa waktu saya buat bandingannya adalah contohnya dia biasa buat contoh orang bela ayam, pelihara ayam. Hak ayam kapung ni gelap sebelah malam tak makan. Tapi kalau ayam daging dia pasang api, pasang lampu. Jadi sebelah malam ayam daging ni boleh makan. Siang malam ayam daging ni makan. Jadi ayam daging ni ingat ke tuang dia sayanglah ke dia. Sebab apa? Sebab sebelah malam pun tuang dia pasang lampu biar boleh makan. Ada pun hak rebang sebelah tu ayam kampung malam tidur je lah. Sebab apa? Gelap. Nak makan tak nampak. Ada ni. Jadi hak ayam daging ni hak boleh makan siang malam. Tu ni ayam ni ingat ke hak dia lah hak tuang dia kasih hak sayang. Gemak je. Semelih jual. Tu je. Beri gemak semelih jual. Hak ayam kampung ni pakai mampu gitu je. Tuang di semelih pun dok ni. Berapa? Sayang. Pada ni. Jadi hak tadi tuang dia makan siang malam tu nak jual. Bukan nak bela sangat, nak jual biar dia cepat gemuk. Tu pun umpamaan dia lah. Habis itu saya buat istidraj ni. Tuhan beri. Sampai masa Tuhan pun azab. Tu istidraj. Sebagaimana dalam ayat Allah Taala berfirman, falamma nasu ma zukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa iza hum mublisun. Maka tatkala lupa mereka itu akan apa yang diperingatkan akan mereka itu, lupa. Membuka oleh kami oleh Allah atas mereka itu, atas mereka yang melupai akan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala buka akan pintu-pintu daripada segala bagai-bagai nikmat, sehingga apabila gembira mereka itu dengan barang yang dikurniakan atas mereka itu, balik dah dia dengan nikmat Tuhan bagai-bagai ni, akhazhum bartah, mengambil kami akan itu hal keadaan terkejut. Apa masa mati tiba-tiba. Tapi hak dia dapat bagai-bagai hingga digembira dah dengan nikmat tu. Terkadang dia rasa
dengan nikmat tu, oh ni Tuhan kasih dah ke dia ni. Ini atas jalan istidraj dia panggil. Ada ni. Dia di antara yang disebut sebagai istidraj, kalau kita masuk kepada perkara yang mencari adah. Faham perkara yang mencari adah? Perkara yang luar biasa. Hak biasa tu dipanggil perkara hak adah. Mencari adah. Hak mukjizat tu kita kenali sebagai perkara yang mencari adah. Apa makna mencari adah? Perkara yang berlaku tu luar biasa, tidak sebagaimana biasa. Itu dipanggil perkara yang mencari adah. Perkara yang mencari adah ni, kalau luar biasa ni ada 8 perkara. 4 yang sebenar, 4 yang sesat. 4 yang sebenarnya mukjizat. Perkara yang mencari adah yang zahir pada tangan Rasul. Tu kita maklumlah tu. Mukjizat ni perkara yang mencari adah luar biasa. Bulan terbelah, mencari adah. Keluar air melalui celah-celah jari, mencari adah. Tapi perkara mencari adah ni zahir pada tangan Rasul. Laut terbelah, itu mencari adah. Zahir pada tangan Rasul. Zahir pada tangan Rasul. Bukan Rasul yang beri bekas. Sebab Rasul ni makhluk tak beri bekas sama sekali. Apa yang berlaku tu terbelah bulan ke, keluar air melalui celah jari ke, terbelah laut ke, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mukjizat perkara yang mencari adah yang zahir pada tangan Rasul. Zahir hakiki hak Tuhan belaka. Bukan kata Rasul yang memberi bekas, makhluk tak beri bekas sama sekali. Kemudian ada irhas, dia panggil irhas ni perkara yang mencari adah yang zahir pada tangan Rasul tapi sebelum dilantik menjadi Rasul. Contoh mudahnya perkara yang mencari adah yang berlaku pada Nabi SAW. Sebelum daripada umur 40 dilantik menjadi Rasul, banyak dah perkara yang mencari adah yang berlaku di Nabi SAW. Terkadang orang sebut namanya mukjizat. Bukan mukjizat selepas dilantik menjadi Rasul. Itu sebelum. Pada masa budak-budak, pada masa bawa barang perniagaan ke Syam pun semua, awam pergi mengikuti pada masa balik. Itu semua mencari adah. Dia panggil mukjizat, dia tidak panggil mukjizat, dia panggil irhas. Kemudian ada karamah. Karamah ni perkara yang mencari adah yang zahir pada orang yang soleh. Perkara yang mencari adah yang zahir pada orang yang soleh. Sebaliknya, perkara yang mencari adah yang berlaku pada orang fasik, itu dia panggil istidraj atau hak sesat. Dia jangan kita buat mudah-mudah. Berlaku perkara yang mencari adah, kita letak karamah. Tak semestinya. Karamah ni perkara yang mencari adah yang berlaku pada orang soleh. Tapi kalau perkara mencari adah yang berlaku pada orang fasik, dia panggil istidraj. Mana orang fasiknya? Contoh orang fasik, orang yang mengekali jahil fardu ain. Belajar fardu ainnya tidak. Dia wa'amma. Amal sunat ni. Dia zikir. Belajar fardu ain akidahnya tidak. Belajar fardu ain fiqhnya tidak. Belajar fardu ain tasawufnya tidak. Tapi dia rajin wa'amma sunat. Zikir tu orang fasik. Tiba-tiba dia dapat benda pelik. Sebab apa? Sebab dia beramal tu pun tujuan nak jadi tuk khamat, supaya diangkat oleh orang. Dia nak jadi tuk khamat, nak dapat benda-benda pelik. Tuhan beri ke dia? Tuhan perzahirkan di dia perkara yang mencari adah. Dia boleh tahu kalau orang berjumpa dengan dia, orang tu ada tujuan apa, niat apa. Orang mari jumpa dengan dia tu ada penyakit apa. Dia tahu, tak ada scan-scan pun. Bukan ilmu sihir. Bukan dia ambil ilmu, dia bersahabat dengan jin, bukan. Betul-betul dia bukan ada ilmu sihir.
Tapi macam mana dia boleh tahu niat kosak orang berjumpa dengan dia tu apa tujuan? Macam dia boleh tahu penyakit seseorang? Luar biasa. Betul? Mencari adah. Luar biasa. Tapi orangnya soleh ke tidak? Orang fasik sebab orang jahil fardu ain. Lepas tu macam mana berlaku perkara mencari adah? Itu istidraj. Tuhan beri. Ambil. Mula-mula pelik sangat. Sampai masa mati, kekal seksaan. Sebab apa? Sebab dia akidah pun tak betul. Mayabang pun tak betul. Taubah pun tak pernah belajar pun. Tapi macam mana dia buat amal tanpa ilmu. Rajin dia, rajin lah siang malam. Akhirnya dapat benda pelik. Dia tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang. Dia tahu rahsia alam. Dia tahu. Ini semua zahir pada orang fasik seumpama ni, tapi datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan karamah. Itu istidraj. Hak istidraj ni lah. Buat sebagai tawaran. Sesiapa yang nak tengok keramat saya, datanglah berjumpa dengan saya. Buat pameran pula dah. Buat pameran pula. Mana keramat saya pun bercerita. Ya dah, tok keramat dah orang ni, dia tahu saya ni macam mana ni. Itu dipanggil istidraj. Kena beringat. Kita dah cerita istidraj ni. Zahir berlaku benda mencari adah pada orang fasik, tapi itu bukan karamah kemuliaan. Itu istidraj. Allah Ta'ala nak jadi dia kau sesat. Sebab apa? Dia akan rasa dia betul, padahal dia sesat. Sebab dia orang fasik. Orang yang mengikuti pun sama juga. Orang fasik juga. Orang jahil belaka. Berlaku seumpama ni. Dan ada juga yang ilmu sihir pun ada juga. Hak bersahabat dengan jin apa semua tu ada juga. Hak ni terkadang tak ada ilmu tu, tak ada. Dia tak belajar ilmu sihir. Tapi berlaku benda pelik. Tengoklah orang soleh ke tidak. Mengekali jahil fardu ain orang fasik. Sebab Allah dan malaikat catat dosa besar setiap saat. Kena faham molek. Orang berjudi, orang fasik. Orang minum arak, orang fasik. Orang berzina, orang fasik. Sebab dia melakukan dosa besar. Malaikat catat dosa besar ketika dia berjudi, ketika dia minum arak, ketika dia berzina. Malaikat catat dosa besar. Dan tidak ada orang yang berjudi 24 jam. Tidak ada orang yang minum arak 24 jam, berzina 24 jam, matilah. Pada ni. Jadi malaikat catat dosa besar di saat mereka melakukan dosa besar. Adapun orang yang mengkali jahil fardu ain, malaikat catat dosa besar setiap saat, setiap detik, selagi tidak memulai belajar ilmu fardu ain. Bayangkan. Ini lebih daripada pasik lah. Tapi dia wa amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Tapi dia wa amal berlaku benda yang mencari adah. Itu bukan karamah, itu dipanggil istidraj. Ini kita istidraj ni. Pandai ni. Orang ni orang kafir, orang ni orang fasik. Dia dapat bagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil istidraj. Datang daripada rahman, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kemurahan Allah ni umum meliputi kepada sekalian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dunia. Ni hak minggu lepas terjemahan Ar-Rahman ni maha pemurah akan sekalian hambanya. Ar-Rahim maha penyayang hanya kepada hamba yang mukmin di dalam negeri akhirah. Penyayang tu macam mana? Dengan mengurniakan iman dan makrifah, itu penyayang. Dengan memasukkan ke dalam syurga, ke dalam syurga, itu penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyayangnya dengan bahawa Allah Ta'ala mengurniakan iman dan makrifah. Allah Ta'ala mengurniakan iman dan makrifah kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendak. Kalau Allah Ta'ala tidak kehendak, tidak akan dapat iman dan makrifah. Contohnya orang yang memelihara Nabi SAW dan melindungi Nabi SAW, Abu Talib.
Bila orang kafir memulai nak lawak ni, nak menyakiti Nabi selepas daripada kematian Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib. Abu Talib melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memelihara Nabi, melindungi Nabi selepas Nabi dilantik menjadi rasul. Tapi Allah Taala tidak kurniakan iman dan makrifah. Orang munafik di Madinah hidup bersama dengan Nabi, berjemaah, semayang berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala tidak kurniakan iman dan makrifah. Kenapa? Allah tidak kasih sayang. Kasih sayang Allahnya, Allah mengurniakan iman dan makrifah. Ada ni. Itu rahim Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada tak di kalangan kita ni boleh beri iman dan makrifah? Ada? Tak ada. Ada tak di kalangan kita ni boleh memasukkan seseorang ke dalam syurga? Tak ada. Tak ada lah. Rahim penyayang tu. Penyayang yang hakiki lah ni. Penyayang yang hakiki. Ada pun sebut penyayang hak majazi dah. Apa hak tu? Ibu penyayang. Ibu penyayang tau. Ibu penyayang. Ibu boleh tak nak wi imam dan makrifah kepada anak? Tak. Ibu boleh tak nak masukkan anaknya ke dalam syurga? Tak. Itu bukan penyayang yang hakiki. Tapi kalau sebut penyayang boleh ke tak? Boleh je. Macam pemurah lah. Pemurah Allah, Allah Ta'ala beri hak dia. Dah kita pemurah. Pemurah kitanya. Hak kita beri tu. Hak siapa? Hak kita. Rezeki daripada Allah. Dah pemurah apa kita? Ada ni. Tapi kalau nak kata seseorang tu pemurah, kata je lah. Allah yang maha kaya. Maha kaya Allah ni, Allah Ta'ala lepas daripada segala-galanya. Kaya orang kita ni, manusia kaya sangat-sangat, tak lepas. Lagi kaya, lagi berkehendak kepada orang. Lagi kaya, semua orang belaka. Nak buka pintu kereta pun orang, tu pun orang, ning pun orang. Kaya apa gitu? Hak maha kaya ni, hak lepas daripada segala-gala. Tu maha kaya. Maha kaya ni lepas daripada segala-gala. Mana yang lepas dari segala-gala? Allah Ta'ala. Itulah Al-Ghani yang maha kaya. Orang yang kaya ni, lagi kaya, lagi tinggi pangkat, payung pun tak boleh nak pegang ni. Payung pun orang pegang. Sebab apa? Lemahnya dia. Tak ada tenaga, tak ada. Nak pegang payung pun tak boleh. Tak lepas daripada orang ni. Semua orang belaka. Buka pintu pagar orang. Tolong nyapu pun orang. Suat je dah orang. Tu kaya. Tapi kalau sebut kaya, tak ada salah pun. Ni kita ingat molek ni. Di tempat kita, di Terengganu kita ni terdahulu pernah dibawa ajaran yang sesat. Sebut kata ibu penyayang, syirik. Sebab menyamakan ibu dengan Allah. Kalau sebut kata seseorang pemurah, syirik, kerana menyamakan dengan Allah yang Ar-Rahman. Kalau sebut kata pok mak kaya, syirik, kerana menyamakan pok mak dengan Allah Al-Ghani. Ni duk ceramah di Terengganu kita dahulu. Yang ikutnya ramai orang perempuan. Hak standard ikut orang hak dulu kerja pakak-pakak tapi sebab apa? Sebab ramai hak jenis standard. Dia nak kelas-kelas hak ada sama level nak mengaji. Kalau kelas-kelas tu capung orang kapung, dah selesa, tak selevel. Kita nak belajar ilmu agama, adab yang pertama, bersihkan hati daripada sifat mazmumah, bersihkan hati daripada riya, ujub, takabur. Itu adab pertama nak belajar ilmu agama. Ada ni. Nak pilih tepat-tepat standard-standard yang padang level dengan dia. Standard apa kalau jahil tu ke ilmu fardu ain? Tak ada standard kan. Tahap budak-budak je sebenarnya.
Dulu masa dia kerja pangkat tinggi dunia, pangkat agama, bawah sekali jahil fardu ain, bawah sekali. Pangkat budak-budak tak lepas. Tapi dia berasa dia sombong. Hak gini banyak ikut. Ibu penyayang, mana boleh kata ibu penyayang? Yang maha penyayang Allah. Syirik pun jadi lalu dah. Kata lama juga duduk lekok-lekok di Terengganu kita ni. Jelas-jelas salah. Hak ikut tu memang jahil sangat. Jahil sangat-sangat. Kalau kita ada asas ilmu akidah, sekurang-kurang fardu kita dengar sekali cukup dah. Ni karuk ni. Tapi laku molek ada. Kita kena beringat sekarang ni, dia banyak ajaran-ajaran yang seumpama ni. Cakap-cakap sikit kafir syirik. Cakap asbab sikit kafir syirik. Kemudian nak menghilangkan keakuan, nak menghilangkan kuasa diri. Ini cerita apa semua ni? Nak menghilangkan keakuan, faham tak? Tak ada aku ni, tak ada. Tuhan tu Jabariyah. Nak menghilangkan keakuan macam mana? Melainkan Allah yang hilangkan, Allah yang fanakan. Itu kurniaan, itu bicara lain, itu maqam aulia. Ini apa pasal ni? Hilangkan keakuan. Selagi ada aku, selagi itulah mensyirikkan Allah. Ini punah belaka ni, karuk belaka ni. Bingat molek. Dia agak meluah dalam masyarakat, terutama sekali di Terengganu kita ni dan juga negeri-negeri yang lain. Nak menghilangkan keakuan, nak menghilangkan wujud diri, nak menghilangkan kuasa diri, nak Tuhan apa nak kena. Itu Jabariyah. Melainkan Allah yang fanakan. Tu naik maqam wahdatul af'al, itu maqam aulia, kurniaan, bukan bicara kita. Kitanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dia ni kami yang sembah. Apa tak ada kami? Apa tak ada akunya? Ni kami yang sembah. Pada ni wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadap diri aku belaka tu kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku. Doa iftitah kita tu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak ada akunya? Nak hilangkan keakuan. Nak hilang ke mana? Nak hilang keakuan. Terlampir kuda sutir, hilang aku tak ada. Terbang atas langit. Dan ini semua karuk belaka ni. Ini boleh terundur jadi Jabariyah. Ada aku Tuhan. Ada aku je syirik. Cakap sikit, cakap sebab sikit syirik. Kalaulah aku tak mari, kalulah aku tak buat, ini syirik yang paling besar. Ada ni kan biasa kan, maknanya akulah yang buat ni. Kalau aku tak buat, tak ada hijau belaka syirik tu, syirik yang paling besar. Dan ceramah-ceramah tu kena beringat tu. Cakap asbab sombong sombong bab lain pula. Kalau betul dicakap tu sombong, tu maksiat batin. Ada, itu maksiat batin. Tapi terkadang dia bukan cakap sombong, dia cakap peringat. Kita sama-sama kan bertanggungjawab. Takkanlah seorang je mari buat kerja. Mari belakalah. Tadi kalau saya tak mari, beratlah. Orang lain tak menjalankan tugas belaka. Dia kata sebagai peringat. Tu tak ada apa-apa pun. Tak pelik cakapan seumpama tu. Kau mana? Kalau tak ada mok kucalana rumah ni. Tengok. Gitulah juga. Tak sama dengan. Kalau aku tak mari, tak ada kerja. Kalau mok tak ada, kucalana rumah. Tu syirik tu. Kalau ayah tak ada, sehari 2 hari je macam-macam perangai. Kalau ayah tak ada, kalau ayah ada, tengok syirik. Itu cakap asbab. Tapi dalam ceramah mensyirikkan orang mudah-mudah. Beringat molek sekarang ni, dia banyak dalam rakaman-rakaman sekarang ni, hak mudah-mudah mensyirikkan orang.
Mudah-mudah mensyirikkan orang. Oh, siapa perekat ni? Siapa perekat? Hak dia ambil contoh iklan Milo dalam TV. Minumlah Milo, anda jadi kuat dan sehat. Kita dekat mana? Dia punya iklan dia tu. Jangan iklan tu masa orang budak-budak ni nak jadi sihat kuat. Milo lah nak main bola. Sebab dia iklan dia tu daripada saya budak-budak gitu. Minumlah Milo, anda jadi sihat dan kuat. Bukan gitu. Inilah syirik yang paling besar. Sebab Milo bekas. Allah lah kata. Kalau gitu iklan dalam TV tu syirik kafir belakalah. Iklan mana kau? Tak seumpama tu. Sama je. Iklan sabun ke, iklan apa iklan sama je. Sabun ni lah. Kalau sabun pinggang tu kau ada je ni kelak. Sama dengan Milo je. Sama je. Tapi dia ambil dia ambil Milo dia. Padahal lain sama je. Pada ni. Dan nak iklan barang kan. Sabun ni power. Kan? Cerita apa? Iklan semuanya power belaka kan. Dah syirik kan. Cerita asbab. Tapi boleh bawa ni. Ibu penyayang syirik. Seseorang tu pemurah syirik. Bawa mak kaya ni dia apa? Dia kata dia terlucuk iman. Terlucuk tauhid tanpa sedari. Ni cakapan harian kita ni. Cakapan harian lah. Pok mak kaya. Cakapan harian. Ibu penyayang. Cakapan harian. Tak sedar ni percakapan yang ni gugur iman. Gugur tauhid. Aduk ceramah seumpama tu. Salah sangat-sangat. Tapi molek-molek ada. Nak oleh ke keluar keputusan hak seumpama ni tu hak terpesong. Lama mana dah. Bertahun-tahun dah duk sibuk. Lama mana dah orang hak turut. Tapi belajar asas-asas fardu ain tak ampuh. Nak cerita tu. Nak cerita ni. Warning ni nak Nabi ni tak ada dah. Tak ada aku. Tak ada kuasa aku. Tak ada milik aku. Hak Tuhan belaka. Jangan. Itu boleh terundur kepada Jabariyah. Tak ada Tuhan tu Jabariyah. Kita ahli sunnah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni, kami yang sembah ya Allah. Dan akan dikau, kami ni kami yang minta pertolongan dengan engkau ya Allah. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau sebut kata seseorang tu pemurah ke, penyayang ke, kaya ke, tak sama. Pemurah Allah, hak dia belaka. Penyayang Allah, Allah beri iman dan makrifah. Penyayang Allah, Allah masukkan ke dalam syurga orang-orang yang beriman. Tak ada orang boleh buat. Jadi pemurah penyayang hakikinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak berkaitan dengan memulai perbuatan-perbuatan yang menilai pada syarak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya adalah sunat. Tiap-tiap perbuatan yang dicita-cita pada syarak, perbuatan yang bernilai pada syarak, bukan perbuatan yang makruh, bukan perbuatan yang haram, disunatkan kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ni perbuatan yang bernilai pada syarak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa pekerjaan kita. Kita nak buka kitab Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buat kerja apa-apa pun kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim tu keluar gitu je. Keluar je. Nak buat apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kan dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran pun Bismillahirrahmanirrahim. Contoh mana? Orang perempuan ketika haid, ketika nifas tidak boleh membaca ayat Al-Quran. Tapi orang haid, orang nifas buat kerja apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Tu ayat Al-Quran tu. Orang yang berhadas besar, haid nifas, haram membaca Al-Quran. Tapi apabila nak buat apa-apa kerja,
keluar mulut Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak kira. Tahu dah, orang haid, orang nifas haram membaca Al-Quran. Dan kita tahu Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Di awal 113 surah, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama bagi tiap-tiap surah daripada 113. Tahu tak? Surah dalam Al-Quran ada 114. Bismillah di awal ayat yang pertama 113 surah. Kecuali surah Taubah, surah Bara'ah, Bara'atun minallahi wa rasulihi tu. Itu tak ada Bismillah. Jadi 113 surah, ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama apa? Ayat Al-Quran yang pertama bagi tiap-tiap surah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu khilaf ulama. Itu khilaf ulama lah. Ada setengah mazhab Bismillahirrahmanirrahim di tiap-tiap awal ayat itu bukan ayat Al-Quran. Itu mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Tetapi hak ijma' ulama ayat Al-Quran. Bismillah ni mana? Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Namli tu. Biasa dengar ayat tu. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ijma' ulama ayat Al-Quran. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu ijma' ulama ayat Al-Quran. Berarti yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Tapi macam mana dalam keadaan haid dan nifas? Baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita maklum sangat-sangat orang berhadap besar haram baca Al-Quran. Dan kita maklum sangat-sangat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Tapi kita bacanya macam mana? Kosaknya apa? Tak ada kosak. Kebanyakan orang puan jawab gitu. Lepas tu baca bismillah, memang baca. Nak makan nasi, bismillahirrahmanirrahim. Nak minum air, bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran tu kamu baca tadi tu, kosak apa tu? Pada kosak niat apa tu? Tak tahu nak niat apa dia kata. Dah kamu baca bismillahirrahmanirrahim, dia berjalan gitu je dia kata. Macam telacor gitu je lidah tau. Dia akan terbaca gitu je. Kosak Quran ke tak? Tak kosak Quran. Sedar tak bismillahirrahmanirrahim tu ayat Quran? Sedar ke tak orang yang berhadap sahih nifas tidak boleh membaca ayat Quran? Sedar. Lepas tu awak baca bismillahirrahmanirrahim tu, awak kosak apa? Tak ada kosak apa-apa. Maka hukumnya tidak membaca Al-Quran. Itu je lah. Hukumnya tidak membaca Al-Quran. Hanya bacaan zikir yang disunatkan sebelum kita melakukan perkara yang bernilai pada syarak. Itu je. Tak akan dihukumkan membaca Al-Quran. Walaupun bismillah tu ayat Al-Quran. Tanpa ada kosak sebagai ayat Al-Quran. Adapun kalau kita biasa-biasa ni, orang yang tidak ada hadap besar, kita memulai satu perbuatan yang bernilai pada syarak, kita pun baca bismillahirrahmanirrahim. Kita dihukumkan membaca Al-Quran, kita boleh pahala ayat Quran dan kita boleh pahala zikir yang disunatkan sebelum kita memulai pekerjaan yang bernilai pada syarak. Walaupun kita tak niat ayat Al-Quran, dia akan jadi ayat Al-Quran. Dia gitu je. Dah apa beza dengan orang haid nifas tadi ni? Oleh kerana dia tidak kosak ayat Quran, tidak dihukumkan membaca Al-Quran. Sebab orang haid nifas dia panggil orang ada sarif. Sarif ni ada benda yang menegah daripada membaca Al-Quran. Apa benda? Haid nifas tu lah. Haid nifas dia panggil sarif. Benda yang menegah daripada membaca Al-Quran adalah haid dan nifas. Jadi bila ada sarif seumpama ni, baca bismillahirrahmanirrahim, selagi tidak kosak Al-Quran, tidak akan dihukumkan membaca Al-Quran.
Adapun kalau orang yang suci daripada hadas besar, ni kita semua ni suci daripada hadas besar, kita bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita tak qasak membaca Al-Quran, hukumnya membaca Al-Quran, kita boleh pahala Al-Quran. Ada beza situ. Orang yang ada sarif, ada benda yang menyekat, menghalang daripada baca Al-Quran, hadas besar, haid dan nifas, walaupun bismillahirrahmanirrahim tu ayat Quran, dibaca tu ayat Quran, tidak akan dihukumkan membaca Al-Quran selagi tidak qasak di hati. Baca ni baca ayat Al-Quran. Dia gitu. Tapi kalau hak ramai-ramai kita ni, hak tidak ada sarif, semuanya suci daripada hadas besar belaka, kita baca je bismillahirrahmanirrahim, dihukumkan kita membaca Al-Quran, dan kita boleh pahala Al-Quran, dan kita boleh pahala zikir, kerana kita memulai perbuatan yang bernilai pada syarak dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi hak orang haid nifas ni, kalau dibaca bismillahirrahmanirrahim, kalau disertakan dengan qasak Al-Quran, bahawa hukumnya haram. Kalau qasak zikir lah bacaan sunat, tak dihukumkan membaca Al-Quran. Tapi hak saya nak sebut tadinya, hak saya tanya-tanyanya, tak ada Ustaz, qasak Quran pun tak ada, qasak zikir pun tak ada. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim di jalan je. Ni lidah ni. Pada nak ambil benda tu bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi mana? Dia jadi macam telacor tu. Maknanya apa ni? Qasak ayat Quran tidak sama sekali. Qasak zikir tak juga. Maka tidak dihukumkan membaca Al-Quran, tak haram lah. Sebab apa? Sebab dia panggil sarif. Ni kadang-kadang kita tak kuasa. Kalau tanya macam tadi, tak jawab kita. Ke mana? Ke masa haid 7 hari, masa nifas 30 hari, 35 hari tu, kalau makan nasi pakai makan gitu je. Tak ada baca bismillah tau. Pakai makan gitu je. Baca juga. Nak minum air pakai minum air gitu je. Tak baca bismillah, baca juga. Padahal kalau tanya tekan, orang berhadas besar boleh baca Quran? Tak boleh. Dah tu bismillahirrahmanirrahim tu ayat apa? Ayat Quran. Dah kamu baca tu macam mana? Lepas tu bolak-bolak klik mata. Tidak reti sangat gitu tau. Mujur jugalah. Memang tak ada seorang kita dengan keadaan haid nifas kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita qasakkan baca Al-Quran. Tak ada. Cuma kadang-kadang tak ada qasak zikir pun tak ada. Zikir mana pun qasak bacaan yang disunatkan sebelum kita melakukan perkara yang bernilai pada syarak. Tak ada qasak zikir. Dia panggil apa tu? Dia panggil itlaq dalam kitab. Itlaq. Mana apa itlaq? Tak ada qasak apa-apa. Qasak Quran tak sama sekali. Qasak zikir pun tak ada. Jadi macam saya sebut tadi tu. Buat satu perkara, mulut pun bismillahirrahmanirrahim. Buat satu perkara, mulut pun bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab kita terlatih dah seumpama tu. Buat satu-satu perkara yang bernilai pada syarak, kita akan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pekerjaan kita lakukan tu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan huraian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatih wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyyati. Wallahu a'lam. Ini muka surat Hidayatus Sibyan, muka surat 16, baris atas sekali. Ada lagi orang masih keliru. Kitab yang kedua kitab apa pula? Kitab yang kedua kitab sama je. Hak yang pertama Hidayatus Sibyan mula daripada awal. Hak yang kedua ni Hidayatus Sibyan kita memulai dengan tajuk rukun. Kita mulai dengan tajuk rukun. Maknanya nanti
Hak kita baca yang pertama tu akan masuk tajuk tauhid. Ada ni. Yang pertama tu dia akan masuk tajuk tauhid. Cerita bab sifat 20, cerita bab sifat Rasul. Ni. Dalam kitab Hidayatus Sibyan. Dalam kitab Hidayatus Sibyan dia akan bicara 50 aqaidul iman. 50 aqaidul iman dalam kitab Hidayatus Sibyan yang terkandung di dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqaidul iman, simpulan iman yang 50. Sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil, sifat haram, kesemuanya ada 50. Ke-50 ni terkandung di bawah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tu bahagian Islam. Aqaid 50 tu bahagian iman. Ada ni. Kemudian hak Islam ni pula pergilah pula kepada bicara sembahyang, bicara zakat, bicara puasa, bicara haji. Dalam kitab Hidayatus Sibyan hak bab fiqh pula. Hidayatus Sibyan ni ada bab sembahyang, bab zakat, bab puasa, bab haji. Tapi nak bicara 4 ni dia kena ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni terkandung di dalamnya iman, aqaid 50, sifat Allah dan sifat Rasul. Jadi kita ada Sibyan memulai dengan iman. Hak terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barulah pergi pada sembahyang, zakat, puasa, haji. Itu susunan dia. Hidayatus Sibyan petunjuk bagi kanak-kanak. Tapi tak terima gitu. Petunjuk bagi orang yang baru belajar. Kalau terima kata petunjuk bagi kanak-kanak ni, orang tua pakat balik bagi orang yang baru belajar. Dia belajar ilmu ada level. Hak fardu ain, hak fardu kifayah, hak sunat. Ilmu ada level. Ada darjah ilmu ni. Ada pun umur tak kira. Ada ni. Dia ilmu ni macam orang sekolah zaman itu. Orang sekolah zaman itu ilmu ni ada darjah. Umur tak kira. Selagi tak lulus ilmu darjah 1, tak akan naik darjah 2. Walaupun umur berapa pun. Baru betul. Kan gitu? Bukan. Sekarang ni dia ada ilmu darjah 1, ilmu darjah 2. Selagi tak lepas ilmu darjah 1, tak akan naik darjah 2. Walaupun umur tua pun. Tak gitulah. Itu sebenarnya. Sekarang dah naik darjah mengikut umur. Sampai darjah 6 baca budak pandai. Sebab apa? Sebab dia ikut umur. Patutnya darjah ni ikut ilmu. Darjah ikut ilmu. Maknanya ilmu ada darjah. Ilmu ada level. Umur tak ada kaitan. Contohlah ni. Contoh. Orang ngaji Iqra. Iqra 1, Iqra 2. Umur berapa Iqra 1? Tak kira lah. Cucu pun Iqra 1. Tak okey pun Iqra 1. Malu ni tak okey. Iqra 1 juga sama cucu Dah ilmu level sama. Tak okey ni tua. Tua umur. Tua umur. Lepas tu ilmu tahap Iqra 1. Iqra 1 walaupun orang tua pun. Ada ni. Ilmu memang ada level. Ilmu ada level. Jangan duk lakau-lakau bab ilmu ni. Umur tak ada bicara. Umur tak ada bicara. Ada ni. Jadi ni kitab ni petunjuk bagi orang yang baru belajar. Dia melengkapkan ilmu fardu ain. Dia mulai dengan hak kita baca tajuk yang pertama tu. Hak tu hak berkait dengan bab akidah, tambahan simpulan iman hak 50. Baru masuk kepada bab semayang, bab zakat, bab puasa, bab haji. Dan kita Hidayatus Sibyan. Tapi kita ambil dua bahagian tauhid permulaan, kita ambil bahagian pekoh, kita masuk dalam hak rukun sembahyang. Jadi hak kita hak kedua ni muka surat 16, hak baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan martabat yang keduanya,
Martabat yang kedua daripada 4 martabat niat, iaitu sembahyang yang memada dengan qasak dan ta'ayyun. Ta'ayyun, ta'yin tu masdar belaka tu. Kita biasa sebut dengan ta'yin tau. Qasak, ta'yin. Qasak, ta'aruf, ta'yin. Ini disebut dengan ta'ayyun. Sama je lah. Kalau kita mudah dengan ta'yin, ta'yin lah. Tapi kalau ta'yin, lepas ya tu ada ya pula, baru baca dengan ta'yin. Ni ya satu je ni, ta'ayyun. Tapi kita kadang jadi bunyi janggal sikit lah. Sebab kita biasa qasak, ta'aruf, ta'yin. Qasak, ta'aruf, ta'yin. Ni tak ni, ta'ayyun. Iaitu martabat yang kedua daripada 4 martabat niat, sembahyang yang memada dengan qasak dan ta'ayyun. Erti qasak dan ta'ayyun ni, qasak meniatkan akan zat sembahyang. Aku nak sembahyang, itu qasak. Meniatkan diri sembahyang tu lah. Aku nak sembahyang, sahaja aku sembahyang, itu qasak. Mana ta'ayyunnya? Dan meniatkan akan waktunya ataupun sebabnya, itu ta'ayyun. Apa makna ta'ayyun? Kita nyatakan nama sembahyang berdasarkan kepada waktu, berdasarkan kepada sebab. Waktu isyraq, ta'ayyunnya isyraq. Waktu duha, ta'ayyunnya duha. Waktu sebelum fardu, ta'ayyunnya qabliyah. Waktunya selepas fardu, ta'ayyunnya ba'diyah. Pada ni, waktunya selepas main fardu isyak, kita letak nama tarawih. Waktunya selepas dia waktu isyak, kita panggil main witir. Itu ta'ayyun. Makna apa ta'ayyun ni? Meniatkan akan waktunya atau sebabnya. Ta'ayyunkan sebab gerhana matahari, tu ta'ayyunkan sebab gerhana bulan. Jadi kosoknya, saja aku sembahyang gerhana matahari, saja aku sembahyang gerhana bulan, saja aku sembahyang, itu panggil qasak. Gerhana matahari dipanggil ta'ayyun. Apa benda ta'ayyun? Kita nyatakan sebab. Kita nyatakan sebab. Itu ta'ayyun. Kita nyatakan sembahyang tu. Ini kalau sembahyang sunat ni. Kalau ta'ayyun sembahyang fardu, sebut subuh, sebut zuhur, sebut asar, sebut maghrib isyak, tu ta'ayyun. Fardu subuh, fardu dipanggil ta'aruf. Itu martabat yang 3 lah tu. Fardu zuhur, fardu tu ta'aruf. Subuh, zuhur dipanggil ta'ayyun. Ini kalau semayang. Kalau puasa, ta'ayyunnya apa dia? Ramadan. Kita sebut dia punya bulan. Ta'ayyunnya apa? Isnin. Kita sebut hari untuk puasa sunat. Ta'ayyunnya apa? Kami. Ta'ayyunnya apa? 6 Syawal. Ta'ayyunnya apa? Arafah. Hari cerah. Hari gelap. Ada ni. Ayyamul hari cerah tu lah. Ayyamul abiyat tu. Ayyamul aswad, hari gelap. Itu ta'ayyun dia panggil. Kita nyatakan. Kalau waktu dia panggil nyatakan waktu lah. Ramadan nyatakan waktu. Isnin kami nyatakan waktu. Kalau nyatakan sebab, kalau hak puasa, gapo ditakyunkan sebab? Ada ni. Takyunkan sebab. Kita takyunkan waktu kalau semayang isyraq duha. Takyunkan sebab kalau semayang gerhana matahari, gerhana bulan. Kita takyunkan waktu kalau puasa Ramadan. Kalau puasa Isnin dan Khamis. Kalau Ramadan tu hak puasa fardu. Isnin Khamis tu hak puasa sunat. Takyunnya apa? Nyatakan. Nyatakan apa? Ramadan. Sahaja aku puasa Ramadan. Sahaja aku puasa hari Isnin. Sahaja aku puasa hari Khamis. Sahaja aku puasa dia panggil qasak. Ta'ayyun tu Ramadan. Ta'ayyun tu Isnin Khamis. Tu ta'ayyun waktu, ta'ayyun sebab. Ni kita buka sikit lah. Kita duk belajar bab niat semayang ni. Kita buka kepada bab sama je. Dia ada qasak yang sama. Dia ada ta'ayyun yang sama. Dia ada ta'aruf yang sama.
Tapi ta'ayyun tak samalah. Ta'ayyun semayang subuh, zuhur, asar, isra', duha, tu ta'ayyun semayang. Ta'ayyun puasa Ramadan, Isnin, Khamis. Tapi waktu ta'ayyun waktu dia panggil. Ta'ayyun sebab untuk puasa. Ni jarang-jarang. Ta'ayyun sebab adalah puasa istisqa. Itu jarang. Semayang istisqa itu semayang yang bersebab. Puasa istisqa dipanggil puasa yang bersebab. Apa sebab puasa? Sebab nanti kita nak semayang istisqa. Yang mana sebelum semayang istisqa ni kena puasa 3 hari dulu sebelum. Hari yang keempat ni puasa lagi ni. Hari keempat ni barulah keluar padang semayang istisqa. Jadi puasa 4 hari ni puasa apa? Sebab apa? Sebab nak semayang istisqa. Ni dipanggil puasa bersebab. Pandai ni. Puasa berwaktu Ramadan ada bulan dia. Puasa berwaktu Isnin Khamis ada hari dia. Puasa bersebab puasa istisqa. Ni jarang kita ni. Semayang istisqa pun tak pernah-pernahnya. Dan semayang istisqa ni apabila kemarau, ketiadaan air. Walaupun kita pernah tak silap sekali kita semayang istisqa, tapi puasa istisqa-nya tidak diarahkan. Puasa istisqa tu sebelum keluar padang untuk semayang istisqa, kalau diarahkan oleh imam, oleh sultan. Imam ni sultan lah, bukan tu imam masjid ni. Diarah oleh imam, oleh raja, supaya puasa istisqa 3 hari sebelum. Kemudian hari keempat barulah keluar ke padang semayang istisqa. Maka bila raja perintah, puasa istisqa jatuh hukum wajib. Tapi kalau kerajaan hanya sebut tarikh ni kita pakat keluar padang, dia sunat di padang, nak main masjid pun boleh. Dulu kita buat di masjid tak ada masalah. Bila diarahkan, apabila dimaklumkan pada tarikh sekian-sekian, kita akan buat semayang istisqa. Jadi sebelum tu 3 hari, sunat kepada kita puasa istisqa. Ada ni. Jadi kosoknya apa? Saja aku puasa. Ta'ayyunnya apa? Istisqa. Sahaja aku puasa istisqa. Tu puasa bersebab. Ta'ayyun dipanggil. Ta'ayyun pada sebab. Tapi kita puasanya kebanyakannya dah berwaktu lah. Hak berwaktu bersebab, banyaknya semayang. Berwaktu pun ada, bersebab pun ada. Jadi ta'ayyun ni kita niatkan akan waktunya. Ta'ayyun ni kita niatkan akan sebabnya. Ta'ayyunnya apa? Tadilah Isra', duha. Ta'ayyunnya apa kalau bersebab? Gerhana matahari, gerhana bulan. Mana hak niat martabat yang kedua ni? Iaitu tiap-tiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu atau yang mempunyai sebab. Contoh yang mempunyai waktu seperti segala sunat rawatib. Segala sembahyang sunat mengiringi fardu sebelum ataupun selepas. Itu contoh sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Mana apa ni? Ada waktu masuk dan ada waktu habis. Kita semayang rawatib ni memang di antara semayang yang orang mengekali. Tapi tahu tak semayang tu berwaktu? Tahu. Bila waktu masuk, bila waktu habis. Ni kadang-kadang kucalanan. Dia ada waktu masuk, dia ada waktu habis. Semayang sunat rawatib. Itu contoh semayang sunat yang mempunyai waktu. Dan sunat gerhana, ini contoh semayang sunat yang mempunyai sebab. Seperti diniatnya, dia datang contoh ni. Usolli sunnataz zuhri qabliyatan au ba'diyatan. Artinya saja aku semayang sunat zuhur dahulu daripadanya atau kemudian daripadanya. Ni tengoklah, kalau qabliyah usolli sunnataz zuhri qabliyah. Kalau ba'diyah usolli sunnataz zuhri ba'diyah. Kita ni
niat kita, niat qabliyah ba'diyah ataupun niat sebelum dan selepas. Kita niat kod Melayu lah, saja aku semayang sunat zuhur qabliyah gitu, ataupun saja aku semayang sunat sebelum zuhur, tu qabliyah tu. Kita niat qabliyah ke niat sebelum? Niat qabliyah arak kita dah, arak lah, tak ada masalah. Arak pun tak apa. Kalau niat arak, saja aku semayang sunat zuhur qabliyah, saja aku semayang sunat zuhur ba'diyah. Kalau kod Melayu, saja aku semayang sunat sebelum zuhur, saja aku semayang sunat selepas zuhur. Dia gitu. Qabliyah sebelum, ba'diyah selepas. Oh, siapa cerita satu-satu, kena cerita satu-satu. Sebab pengalaman kena dah masa mula-mula ngajar dulu. Ini cerita dulu lah ni. Qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah. Habislah masanya. Nak berdoa, ustaz nak tanya kat ustaz qabliyah ba'diyah tu apa? Allah. Jadi qabliyah ba'diyah tu apa, jadi salah kita dak royak. Royak. Sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah. Tak terfikirlah nak royak. Qabliyah tu sembahyang sunat sebelum fardu, ba'diyah tu sembahyang sunat selepas fardu. Tak ada pengalaman. Baru tanya qabliyah tu apa ustaz, ba'diyah tu apa ustaz? Qabliyah sembahyang hak kapit fardu tu lah hak sebelum, ba'diyah sembahyang kapit fardu hak selepas. Oh, tu saya buat sombong. Tapi qabliyah ba'diyah tak ada dengar pun dia kata. Jadi selama duk ngajar qabliyah ba'diyah tu dia boleh apa? Tak boleh apa lah. Baik dia tak tahu apa benda tu ustaz duk ngajar qabliyah ba'diyah ni. Tak nak kata kau ni. Bagaimana kita ni? Saya kata juga. Yalah qabliyah. Ni cerita dulu-dulu ni. Orang ni dia masuk dalam apa, dalam adalah FB ke apa dulu ni. Dia masuklah Muafiq Masbuk. Orang boleh tanya, Muafiq Masbuk ni main sunat apa? Pula dah. Muafiq Masbuk main sunat apa? Mana apa ni? Tak pernah dengar. Sungguh tak pernah dengar. Saya pernah mengajar satu masjid, cerita Muafiq Masbuk, orang umur 70. Ustaz malam ni baru saya dengar Muafiq Masbuk. Berjemaahnya 30-40 tahun dah berjemaah. Malam ni baru dengar Muafiq kuliah maghrib. Kenapa nak kata orang ni? Maknanya macam ilmu di tempat kita ni kalau dulu-dululah dia agak kurang meluas. Cuma sekarang ni je ilmu tu agak meluas. Tapi kena cermatlah pula. Bila ilmu tu meluas, perlu kepada tenaga. Tenaga hak tu kan nak mengajar ni pula ni. Dia capalah, ikut capa. Hak tak mengaji pun, hak boleh cakap dia pun wak guru. Sungguh perlu pada tenaga pengajar lah. Bila tenaga ni tak ada, dia pun hak mana-mana boleh bercakap, hak agak boleh baca tulisan Jawi, okey ngajar kitab Jawi. Kadang-kadang tak ngajar kitab Jawi, ambil hak Rumi. Dah belajar tak kawan tu? Tak pernah belajar. Lepas tu dia goreng je. Pada goreng. Ni kau istilah goreng kan. Kena goreng. Macam tadi tu lah. Ceramah, pemurah, penyayang. Kalau letak kepada seseorang kafir lah, dia goreng. Dia tak belajar pun sebenarnya, tapi orang pandai berbicara. Ni kita kena beringat ni. Di akhir zaman khutabaul fitnah, Nabi kata. Khutabaul fitnah. Nabi suruh kita berhati-hati, kita pelihara diri kita dan keluarga kita daripada khutabaul fitnah. Apa dia khutabaul fitnah? Hak Nabi suruh kita jaga-jaga. Pelihara diri kita, pelihara keluarga kita daripada khutabaul fitnah. Tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Tukang ceramah ni tapi mencelarukan agama. Sebab apa? Dia bukan belajar pun. Bukan belajar pun. Sebab apa? Sebab sekarang ni orang nak kepada ilmu. Isunya pula tenaga tu nak ambil mana? Terutama kita di Terengganu ni lah. Kalau belah-belah Kelantan, di tenaga dia banyak, pondok banyak.
belah Kelantan. Kalau belah Fotoni, tu tugu ramah sangat dia. Tugu dia ramah, ustaz ni sedap bilang lah. Orang kampung je, buat kerja. Dulu ngaji pondok. Pondok mana? Pondok sekian-sekian. Lama mana? 15 tahun. 15 tahun? Kejut dia dengar. Allah, 15 tahun. Kerja kampung. Dia ramai orang ngajar. Tenaga dia, kita kata tenaga macam, sebab itulah mari tempat kita hok daripada Fotoni. Dia tenaga dia maknanya tenaga yang banyak lah. Yalah, kerja kampung, duk pondok ingat ke setahun dua, 15 tahun. Tempat kita baca kitab-kitab Jawi, kitab-kitab pondok, tak pernah belajar pun. Hanya pandai petah berbicara. Ingat baik, khutabaul fitnah Nabi peringat. Tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Bab pegangan terutama sekali. Bab pekoh pun sama, macam-macam bawakan. Hak pelik-pelik. Bab tasawuf pun sama juga, macam-macam bawakan. Hak pelik-pelik sekarang ni. Mana ilmu sudah meluas, tapi isunya tenaga. Dulu memanglah ilmu tu agak kurang. Mana kadang-kadang dahulu masjid besar pun tak penuh kuliah maghrib. Sekarang ni surau-surau pun 7 malam 7 kuliah. Surau bukan masjid. Subuh ada kuliah, duha ada kuliah. Sekarang ni alhamdulillah ilmu tu agak meluas. Tapi tenaga tu pula kita kena beringat. Nak ngaji kita kena beringat. Ni. Mana sekarang ni kalau sebut kata muafiq masbuk, orang dia tak ada masalah dah. Okey. Mana cerita-cerita ilmu pun mana sudah terbuka sekarang ni. Dah bayangkan qabliyah ba'diyah bagi kita kalau cerita qabliyah ba'diyah terjemah jadi macam kita buat orang ni tak pandai. Allah qabliyah pun hurah panjang-panjang. Qabliyah maknanya semai sunat rawatib yang sebelum, ba'diyah ialah semai sunat rawatib yang selepas. Jadi nampak macam Allah buat kepada kita pada erti langsung, tapi ada orang erti apa gitu no. Dan biasa kita dak sebut qabliyah ba'diyah. Sunat sebelum zuhur, sunat selepas zuhur, sunat sebelum asar, sebelum maghrib selepas maghrib, sebelum isyak selepas isyak. Tak sebutnya qabliyah ba'diyah. Kalau sebut pun dalam lafaz niat je. Lafaz niat tu mungkin sebutlah usolli sunnataz zuhri qabliyatan rak'ataini lillahi ta'ala. Mungkin di situ sebutlah. Kalau lafaz niat mungkin kita sebut qabliyatan lillahi ta'ala. Tapi kalau kita niat dalam hati kita, memang kita niat sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Itu hak contoh semai sunat yang berwaktu, contoh semai sunat yang bersebab, atau usolli sunnata kusyufi syamsi awil qamar. Artinya sahaja aku semai sunat gerhana matahari atau gerhana bulan. Dia comel contoh di sini. Contoh ni cukup comel. Sebab hak kita faham dah martabat yang pertama, martabat yang kedua, yang ketiga kita ulang-ulang dah. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan didatangkan 4 martabat niat, 4 peringkat niat lah. 4 peringkat niat. Martabat yang pertama qasad saja. Satu je juzuk, satu je bahagian niat qasad. Aku nak semayang. Martabat yang kedua ni dua juzuk, qasad dan ta'yun. Nanti di hadapan martabat yang ketiga 3 bahagian, qasad, ta'arruq, ta'yun. Martabat yang keempat 4 juzuk niat, 4 bahagian niat, qasad, ta'arruq, ta'yun nafsah. Ni hak 4 martabat. Disusun gitu. Ni hak sistematik sikitlah dalam kitab Hidayatus Sibyan. Jadi martabat yang kedua ni dia kena ada 2 niat, 2 juzuk niat. Ni wajib ni. Wajib ni. Yang pertama saja aku semayang, yang kedua ta'yunkan. Saya buat contoh tadi mudah. Isyraq tu ta'yun, duha tu ta'yun, tarawih tu ta'yun, witir tu ta'yun, semai sunat yang berwaktu. Tapi sini didatangkan rawatib zuhur. Didatangkan rawatib zuhur. Bila didatangkan rawatib zuhur, dia tak datangkan rawatib subuh.
Tidak datangkan contoh qabliyah subuh, qabliyah asar, tidak. Didatangkan zuhur yang ada dua, qabliyah dan ba'diyah. Ada ni. Kemudian sembahyang sunat yang bersebab didatangkan gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi didatangkan sembahyang sunat yang ada dua peseng. Dua peseng. Rawatib zuhur ada dua peseng. Satunya qabliyah, satunya ba'diyah. Kalau rawatib subuh, kalau rawatib asar, satu peseng je. Pada ni. Rawatib subuh, rawatib asar, satu peseng je. Adapun rawatib zuhur ni dua. Qabliyah dan ba'diyah. Sama juga dengan gerhana. Didatangkan contoh sembahyang sunat gerhana. Sebab gerhana ni ada dua peseng. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Cuma satu lagi, kalau kita nak datangkan contoh yang ada dua peseng hak berwaktu, contohnya sembahyang sunat Idul Adha, Idul Fitri. Tu. Tu dua peseng juga tu. Tapi waktu berwaktu. Pada ni. Sembahyang sunat raya haji, sembahyang sunat raya puasa berwaktu. Kau ingat ke bersebab? Bersebablah nak sembelih lembu. Bersebablah puasa Ramadan lapar sebulan. Dak tu. Dia panggil bersebab tu, dia panggil berwaktu. Berwaktu mana ada waktu masuk, ada waktu habis. Bila kau masuk waktu sembahyang raya ni? Isyraq, terbit matahari. Terbit matahari, masuk dah waktu sembahyang raya haji dan raya puasa. Mana situ Isyraq? 6.53 tu. Situ 6.53. 6.53 masuk dah waktu sembahyang raya haji, sembahyang raya puasa. Tapi disunatkan biarlah naik matahari segala, masuk waktu duha, sunat dia gitu. Tapi bila masuk waktu syuruk 6.53 tu. Bila habis waktu raya sembahyang raya haji dan puasa, masuk waktu zuhur 12.54 baru habis. Itu dipanggil apa? Berwaktu. Tapi ada dua peseng. Mana? Raya haji, raya puasa. Tu dua peseng. Tapi sini didatangkan dua peseng hak qabliyah dan ba'diyah zuhur. Jadi kita kena ingat gini. Ta'ayyun ni tengah minta tolong ni, ada kereta sekat kat pintu pagar. Jadi tolong nak masuk kereta. Nombor kereta sekat kat pintu pagar. TAG 8222. TAG 8222. Dia ada gangguan sikit di pintu pagar tu. Kita luas tau. Luas tau. Kok belakang banyak kosong. Dekat masuk kok belakang. Masuk kok depan lah ke? Depan lah ke? Kok belakang tu nak masuk tu speed sikit jalan dia. Tapi kok belakang tu dekat sikit nak mari pintu. Tapi nak masuk tu kena cari jalan nak masuk ke belakang. Jadi kita ta'ayyun ni, nyatakan semayang ni, jenis semayang ni, kalau dia kena ta'ayyun yang lengkap, dia panggil ta'ayyun yang lengkap. Makna apa? Kena nyatakan yang sempurna. Kalau ada dua peseng, kena nyatakan. Dua peseng macam mana? Qabliyah, ba'diyah. Jadi kita niat qabliyah tu wajib, kita niat ba'diyah tu wajib. Ada ni. Adapun kalau qabliyah subuh, qabliyah asar, kita niatkan qabliyah sunat jua saja. Aku semayang sunat subuh saja, aku semayang sunat asar 2 rakaat kerana Allah. Tak sebut pun sebelum subuh, tak sebut pun sebelum asar. Sebut sebelum tu sunat jua, sebut jugalah tapi sunat. Adapun niat qabliyah zuhur ni wajib sebut qabliyah. Sahaja aku semayang sunat zuhur 2 rakaat kerana Allah. Qabliyah ke ba'diyah ni? Tak sebut, tak sah. Apa dah ni? Ini cerita pandangan muktamad lah ni. Dah kalau rawatib subuh, rawatib asar tak sebut sebelum boleh kan? Dah mana ada selepas?
Tak ada regu kan? Tak ada regu. Maknanya kita tak sebut sebelum subuh pun tak keliru dengan selepas subuh. Sebab tak ada. Tak sebut sebelum asar pun tak keliru. Sebab lepas asar tak ada. Tapi kalau zuhur, maghrib, isyak sama tu. Dia buat contoh sini zuhur. Samalah. Maghrib isyak pun samalah. Dia ada sebelum, dia ada selepas. Wajib kena niat sebelum, wajib kena niat selepas. Wajib tu. Itu panggil apa? Ta'ayyun yang lengkap. Sama dengan contoh gerhana. Gerhana ada dua. Saja aku sembahyang sunat gerhana. Gerhana apa? Siang hari. Gerhana matahari. Takkan gerhana bulan siang hari. Sebelah malam. Gerhana bulan. Takkan gerhana matahari pula. Tak memada. Kena sebut matahari ataupun bulan. Wajib. Barulah sah. Ada ni. Macam juga qabliyah ba'diyah. Qabliyah kita buat sebelum zuhur kan. Ba'diyah kita buat lepas zuhur kan. Dah capur dah situnya. Sebab tengah tu ada semayang fardu zuhur. Hak ni kita buat sebelum zuhur. Hak ni kita buat selepas zuhur. Mana ada capur dah. Sekalipun wajib kena niat sebelum, wajib kita niat selepas. Macam tadilah gerhana. Takkan capur gerhana matahari dan gerhana bulan. Sama juga dengan sembahyang raya haji, sembahyang raya puasa. Capur tak dua tu? Capur kat mana? 2 bulan senggang kan? 2 bulan senggang antara raya puasa dengan raya haji. Tak, wajib kena sebut raya haji. Ataupun sebut raya korban. Ataupun sebut raya besar. Boleh belakang tu? Ni pula kena sebut raya fitrah, raya fitri. Sebut raya kecil pun boleh. Raya puasa pun boleh. Tapi tak boleh sebut raya saja. Saja aku semayang sunat raya 2 rakaat makmum kerana Allah. Raya apa? Ni musim haji, raya haji Ni bulan Syawal lepas puasa sebulan, raya puasa Wajib kena sebut haji ataupun sebut puasa. Wajib ta'yin yang lengkap dia panggil. Sebab dia ada 2 pesen. Satu raya haji, satu raya puasa. Walaupun 2 tu ni 2 bulan sekalipun. 2 bulan pisau. Jarak tu 2 bulan. Tak akan capurnya sekalipun. Oleh kerana dia ada 2 pesen, kita kena ta'yin yang lengkap. Nyatakan molek. Raya apa? Raya haji. Raya apa? Raya puasa. Gerhana apa? Gerhana matahari. Gerhana apa? Gerhana bulan. Sunat zuhur mana? Sebelum. Sunat zuhur mana? Selepas. Wajib tu. Sebut kata zuhur, sunat zuhur tu wajib dah. Sebut qabliyah tu wajib. Sebut ba'diyah tu wajib. Termasuk dalam ta'ayyun juga. Adapun saja aku semayang sunat subuh, usolli sunnata subhi qabliyatan rak'ataini lillahi ta'ala. Sebut qabliyatan, sunat subuh sunat jua. Tapi sebut jugalah dalam niat tu. Jangan salah faham ni. Kita hanya nak sebut mana wajib, mana sunat. Bukan suruh potong buang qabliyah bagi subuh tu. Bukan suruh potong buang qabliyah bagi asar. Cuma apa hukum niat qabliyah bagi subuh, bagi asar sunat. Apa hukum sebut qabliyah bagi rawatib zuhur, maghrib, isyak wajib. Maksudnya dia faham situ. Tapi tak niat, kita niat sama je. Saja aku sembahyang sunat sebelum subuh, saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur, saja aku sembahyang sunat sebelum asar, saja aku sembahyang sunat sebelum maghrib, saja aku sembahyang sunat sebelum isyak 2 rakaat kerana Allah. Kita niat belah ke sebelum belah ke kita niat. Tapi kita kena tahulah beza hukum. Sebut kata sebelum subuh, letak sebelum tu sunat. Sebelum zuhur, letak sebelum tu wajib. Sebelum asar, letak sebelum tu sunat. Kita niat sebelum tu. Faham tak ni? Niat kita, niat yang sama. Memang kita akan sebut qabliyah. Walaupun sunat subuh, walaupun rawatib asar sekalipun. Tapi hak ni, hak misal ni, hak wajib ni. Usolli sunnata zuhri qabliyatan. Wajib qabliyah tu.
Ni kena niat qabliyah tu. Usolli sunnat az-zuhri ba'diyatan. Ba'diyatan tu wajib kena niat. Sebab apa? Sebab dia ada 2 pesen. Rawatib zuhur, rawatib maghrib dan rawatib isyak. Dia ada qabliyah, dia ada ba'diyah. Jadi apabila ada 2 regu gitu, kena ta'yin yang lengkap, yang sempurna. Kalau hanya ada qabliyah saja, rawatib subuh, rawatib asar, kita niatkan qabliyah, hukumnya sunat. Ini hak martabat yang kedua. Tapi sebenarnya tak habis lagi kita bicara tu. Nanti kita sambung balik lah hak minggu hadapan, hak martabat yang kedua. Tapi kita nisbah kitab kita alih lah. Kita alih tu nisbah kitab. Takut tarikh tak tahu nak buka mana. Kita alih lah nisbah dengan kitab. Dan martabat yang ketiga, sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasa dan ta'aruf dan ta'ayyun. Wallahu a'lam. Nampak macam alih tau. Minggu depan kita undur semula martabat kedua tu. Padahal habis itu dah tahu minggu depannya. Tapi kira alih. Tarikh boleh letak tarikh lain. Gitu je lah. Kemudian ada tanya, minggu hadapan ada kuliah kedok. Minggu hadapan hari Maulud tau. Maulud. Orang kerja kerajaan cuti. Cuti, jabat cuti. Kami minggu depan lah jabat cuti. Dah kita jabat dah ni. Dah, kita jalan lah. Kita jalan dah, kita dah jabat. Kalau kita jabat nak cuti lah. Dah kita ni public holiday dah minggu depan. Tak ada kena-ngena dah dengan kita ni. Kita tak ada kena-ngena dengan public holiday. Kita ni kalau cuti pun 2 je public holiday kitanya. Raya puasa dengan raya haji je. Tu dia, 2 je public holiday kita. Hari Khamis tu jatuh 31 Ogos pun tak ada kena-kena dengan kita 31 Ogos. Hari Khamis tu jatuh 16 September hari Malaysia. Tak ada kena-kena. Hari Dipawali, hari Wesak lagi tak ada kena-kena. Hari Taipusang ke tak ada kena-kena dengan kita. Tak ada. Kita hak ada kena-mengena kita public holiday hanyalah raya puasa dengan raya haji sahaja. Itu barulah ada public holiday bagi kelas kita ni. Ada ni. Sebab tu saya bisa sebut semua duha ni lah hak waktu yang paling sesuai. Sebab apa? Sebab kita boleh terus. Kalau maghrib masuk bulan Ramadan sebulan cuti. Kalau maghrib bulan Ramadan sebulan cuti. Kita insya-Allah bulan Ramadan tak Ramadan pun kita jalan kuliah macam biasa. Kita belajar bulan Ramadan satu hari macam sama dengan 70 minggu di bulan yang lain. Bulan Ramadan kan ada 70 kan. Kita belajar ilmu fardu ain. Satu hari kami bulan Ramadan macam 70 kami di bulan yang lain. Dan mana boleh 70 kami setahun di 50 minggu je setahun. Kan 50 minggu setahun kan. 50 minggu je setahun. Kita sekali kuliah hari Khamis bulan Ramadan macam 70 kami. Kita boleh pula 4 kali Khamis bulan Ramadan. Lebih daripada 4 tahun, 5 tahun hari Khamis kita belajar. Kelebihan dia. Ada ni. Jadi duha lah hak boleh berjalan. Kalau maghrib masuk bulan Ramadan kena tutup kuliah. Ini kelebihan duha. Lepas tu tak ada kaitan kita dengan mana-mana public holiday. Kita ada kaitan. Melainkan raya haji, raya puasa dengan raya haji sahaja. Ini kita 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Hak Jawi ni muka surat 28. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Di antara kata-kata yang berdosa ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, mengejek dan menyenda-nyenda, berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam.
dan memuji-muji yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Ini sambungan yang berkaitan dengan sifat kecelaan loba atas berkata-kata, yang mana terkadang perkataan kita ni perkataan yang baik, perkataan yang boleh pahala. Mana berzikir, berselawat, beristighfar, terdahulunya diumpamakan dengan setokok emas, seketul emas. Kemudian hak percakapan yang sia-sia, cakap sia-sia, diumpamakan dengan seketul tanah kerah. Sama-sama kuning tu, emas kuning juga, tanah kerah, tanah ko kita panggil dah, tanah ko kuning juga. Sama tak tu emas dengan tanah ko. Maknanya lidah kita gunakan untuk perkara kebajikan pahala, diumpamakan seketul emas. Hak perkataan yang sia-sia diumpamakan dengan seketul tanah kerah, tanah ko. Pada ni dia kita perkataan yang diumpamakan seperti tanah, seperti emas ni, bukan hanya semata-mata kita berzikir, berselawat baca Quran. Kita bercakap dengan seseorang kerana kita nak meraihkan dia sebagai tetamu ke, ataupun kita berjumpa dengan saudara seagama kita, kita pun bercakap dengan dia. Itu semua kebajikan. Ada ni. Jangan pula bila saudara kita datang kita senyap je. Berapa senyap makcik berzikir. Berzikir. Sebab berzikir ni umpama emas toko. Bercakap dengan kamu ni umpama tanah kos ketu. Tambah tanah kos saya nak emas. Salah faham tu. Maknanya orang mari mau kita melayani tetamu pahala yang sangat besar. Faham tak ni? Dan kita bercakap ni biar kita cakap mengikut dia minat, supaya dia jadi macam dok ni. Jadi dok kata dia jadi kekok dianya. Kita cakap macam dia suka tu, lepas tu kita pun tariklah pula kepada belajar. Tapi duduk kawan tu tanya kitab lalu dah. Selalu mengaji ni tanya kitab lalu dah. Nantilah kitab tu. Tanya dulu masuk buat kuih. Lepas tu dah pecing dah. Ni bukan kata ke bawa pecing ni dah, ni contoh. Pecing dah. Duduk rumah buat kuih saja je ke? Buat kuih lah. Lepas tu nampak gemuk ni makan je kerja gitu. Dah juga. Lepas tu gimana duduk rumah saja ni? Kita pergi dengar lah. Kita cakap lah pula pada ni. Jadi kita cakap mula-mula tu nak tarik je. Lepas tu kita pun cerita ma'ruf, cerita kebaikan. Lepas tu cerita pula hak mungkar ni, mengumpat ni begini kena cerita. Mengumpat jangan apa semua, kita orang tua dah ni, dosa kita lampau banyak dah kita ni. Kalau tidak kita di pada masyam muflih, kena bayar dengan pahala. Kena bayar dengan pahala. Cerita bab ma'ruf, cerita bab hak mungkar ni, hak kena tinggal, hak ning. Ada ni. Tapi sebelum tu kita cakap panjang dah kehidupan itu kebajikan. Melainkan kita cakap kosong, itu boleh diumpamakan dengan tanah ko. Kemudian kalau percakapan berdosa diumpamakan dengan api, sepotong api. Diumpamakan dengan api. Umpama ni di akhiratnya macam mana. Jadi kita bicara terdahulu hak berkaitan dengan mengumpat. Berkaitan dengan mengumpat. Haram ijma' ulama. Dan kebanyakan ulama meletakkan haram tadi ni dosa besar. Sebab haram ni ada haram dosanya besar, ada haram dosanya kecil. Dosa kecil pun haram juga. Satu, hukumnya haram. Haram ni dosa besar ke dosa kecil? Mengumpat haram ijma' ulama. Faham ijma' ulama? Tak ada ulama yang mengharuskan mengumpat. Tak ada ulama yang mengharuskan mengumpat. Bukan kata tidak ada ulama yang mengharuskan mengumpat. Memakruh pun tak ada. Haram ijma' ulama.
Haram ni ada dua, dosa besar, dosa kecil. Kebanyakan ulama menyatakan dosa besar. Dosa besar tak lepas dengan amal ibadah, tu wajib bertaubat. Dosa kecil, dosa kecil lepas dengan amal ibadah tak wajib bertaubat. Tetapi walaupun atas pandang dosa kecil dengan anak Adam. Apa dah ni? Kita dosa ni ada dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa kita dengan anak Adam. Kalau dosa dengan anak Adam, sekalipun dosa kecil, tak lepas dengan amal ibadah, walaupun haji mabrur, wajib bertaubat. Salah satu rukun taubahnya kena pergi minta maaf. Pada ni. Kalau tak minta maaf, tak lepaslah dosa tu. Tak lepas dosa jadi guna di akhirat, bayar dengan pahala. Tak apa, saya pahala banyak, okeylah. Dah pahala banyak. Ada ni. Sebab itulah kita ni, mana kita kena ilmu, semua kena ilmu, barulah kita akan jadi sedar. Kita tahu, tapi kadang-kadang kita ni macam khoyam, macam tak sedar, macam ngigar gitu. Orang ngigar, orang nak cakap, sedar ke tak ni mengumpat ni? Mengumpat ni Allah Ta'ala umpamakan dengan makan daging saudara. Quran sebut umpama makan daging saudara. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maita fakarihtumu. Tuhan kata wala yarta' ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah. Tuhan kata, adakah suka kamu memakan daging saudara kamu? Daging saudara ni saudara agama. Pada ketika mati, makan daging saudara tu pun berat dah. Lepas tu hak mati pula, bangkai lah, mayat. Makan bangkai, bakar mayat. Mana saya benci kamu akan dia. Kalau benci kamu akan dia, jangan kamu mengumpat. Kalau benci makan daging saudara, jangan kamu mengumpat. Ada ni. Ini pernah ni dua orang sahabat, dia berjumpa dengan Nabi SAW. Roti ada di sahabat tu. Dia tak ada regu pada roti ni. Nyicoh gitulah. Hak masa Nabi lah. Jadi diminta dengan Nabi hak regu pada roti. Nabi pun tanya, bukankah kamu telah makan tadi? Bukankah kamu berdua telah makan? Sahabat dua orang ni kata, tak lagi lah. Lepas tu nak minta regu dengan roti ada, tapi regu tak ada minta dengan Nabi. Nabi tiba tanya, bukankah kamu dua tadi telah makan? Jadi sahabat ni pelik, tak makan lagi. Bukankah kamu tadi mengumpat akan saudara kamu? Makan dah tu, kenapa lagi? Pada ni. Mana kamu? Dia nampak sedap sangat duk mengumpat. Lama, mak pergi makan. Makan apa lagi? Tak dimakan dah kan? Tak lagi. Saat ni duk makan tu. Makan daging saudara. Tak kenyang lagi? Lah jawapan dia. Kenyang. Mana? Kita benda ni kalau kita berupaya nak cegah, kita nasihat. Ataupun kita alih tajuk. Macam ni, alih tajuk lah. Dia cakap orang, kita cakap masak. Dia cakap orang, kita cakap buat kuih. Nak tanya sikit dia mau buat kuih ni sedap. Dia mau buat macam mana? Allah, orang tak habis ke cerita ni. Tak mudah nak kuih. Kuih ni kita boleh makan sedap. Hasad ni makan daging saudara tu. Makan mayat. Makan mayat. Tak boleh makan mayat, kita nak makan kuih. Baik ke dia? Tanya dia, buat kuih sedap buat guna. Guna agak-agak. Kalau orang reti bahasa, dia faham tu. Kalau orang reti bahasa, Allah, biar dulu kuih tu cerita orang ni sedap. Tak payah buat kuih-kuih dah kenyang dah. Kenyang sungguh lah. Kenyang dengan api neraka. Sebab tu kata Abdullah Al-Mubarak. Ni kata Abdullah Al-Mubarak, "Lau kuntu mukhtaban li ahadin
Lau kuntu mughtaban ahadan laghtabtu walidayya li'annahuma ahakku bihasanati, kata Abdullah Mubarak. Jikalau aku ni orang yang sentiasa mengumpat seseorang, nescaya aku akan umpat kedua orang tua aku, kerana mereka lebih berhak dengan pahala kebajikanku. Kalau aku ni suka mengumpat akan seseorang, nescaya aku akan umpat mak ayahku, sebab mereka berdua lebih berhak dengan pahala kebajikanku. Faham macam mana? Faham suruh mengumpat mak ayah? Tak faham gitu dah. Maknanya Abdullah Mubarak mengatakan, kalau aku ni baik mengumpat, sebab mengumpat ni hadiah pahala kepada orang. Kalau aku ni baik mengumpat, aku mengumpat mak ayah, sebab mak ayah lebih berhak dengan pahala aku, dia kata. Yang pelik kita ni, kita hadiah pahala kepada orang yang kita benci. Kan pelik tu kan? Contoh-contoh, kalau kita pergi kedai, kita nak belanja orang makan minum, kita belanja tak dengan orang kita tak beri? Dah, kita tak belanja. Walaupun setakat berapa sen je kalau belanja pun, dah. Kita tak belanja dia. Sebab kita tak suka ke dia. Mana kita tak belanja dia, walaupun berapa sen pun kerana tak suka, takkan kita nak belanja pahala ke dia? Ada ni. Macam mana si anu-anu, kita dengan dia kurang sikit, minta maaf. Dah kurang sama boleh. Kita kata ke dia, beri pahala ke dia, buat apa? Kita dah beri ke dia, apa nak beri pahala pada orang kita dah beri? Gitu. Ada ni. Yang kita ni pelik ni, dah beri ke orang, tapi beri pahala ke orang. Mana? Cuba kita fikir. Tak beri ke orang, jangan kata. Jangan mengumpat. Sebab apa? Tak akan beri pahala kita kepada orang kita tak beri. Orang kita tak suka. Senang. Kita balik. Kita mengumpat orang yang kita tak suka lah. Mana kita hadiah pahala kepada orang yang kita tak suka. Baik hadiah pahala pada mak ayah. Ada kisah awliya, dia sentiasa qiyamul lail. Satu malam tu dia tidak qiyamul lail. Awliya tu tidak qiyamul lail. Pada satu malam tu isteri dia bertanya, kenapa? Pahala boleh dah, dia kata. Pahala boleh dah, orang tak bangun qiyamul lail ni. Orang umpat sebelum tu di siang hari, tak payah bangun malam dah, boleh pahala dah, dia kata. Padat ni. Mana kita? Satunya, kita hadiah pahala, beri pahala kepada orang yang kita tak suka. Yang keduanya, pahala kita banyak mana? Sebenarnya pahala kita banyak, kena beri kat orang ni. Di pada masyarakat tu kita akan berhadapan tu. Start daripada umur balik. Banyak mana dah kita sebelum tu? Sebelum ni banyak mana dah? Jadilah. Jadi hal lepas-lepas dah pun kita nak, yelah nak minta maaf pun. Tanda dah sebelum ni ngumpat pada siapa? Dah tanda dah. Lepas tu nak minta maaf macam mana? Dah macam mana? Kita minta maaf dalam mazhab Maliki. Minta maaf macam hari raya tu. Itu minta maaf dalam mazhab Maliki. Minta maaf secara umum, secara ijma' dipanggil. Mazhab Syafi'i tak boleh. Dia kena minta maaf secara tafsil. Satu kena sebut. Kalau kita minta maaf hari raya tu kan, minta maaf lah daripada hujung rambut apa hujung kaki, ada salah kata apa-apa, minta maaf. Apa yang kita salah kata tu? Tak dinyatakan. Kita hanya minta maaf secara borong, bagi secara umum. Mazhab Maliki sudah memada. Tak syarat kita kena tafsilkan, tak syarat kita kena detailkan satu tu, tak syarat. Ada ni. Hari raya kita minta maaf seumur. Tapi hari raya je, hari lain tak jadi. Jumpa kat Belikang, Makcik Majih minta maaf salah kata. Esok jumpa kat Belikang, minta maaf salah kata. Mu ni hari-hari salah kata ni, mu kerja ngupak ke hari-hari? Pelik dia orang lah kalau minta maaf kita hari-hari. Tapi ada orang, dia pasang gitu. Dia jumpa, dia minta maaf. Dia jumpa, dia pasang dia. Ada ni. Ada orang tua pasang gitu. Bukan dia ada salah apa, tak ada salah apa pun. Dia nak mengumpat pun tak ada menasabah pun. Orang mengumpat ni biasa orang sama-sama sebaya tau. Ke kita ngumpat kau? Kita orang tua umur 60-70, kita ngumpat umur 20.
Dah kita cara budak-budak duli tu dah duli. Hak ngopak ni ngopak sama-sama sebaya lah. Tapi pesan dia jumpa orang tua ke jumpa orang muda ke nak pisah, minta maaf awang tak ada benda dia nak pisah je, minta maaf awang pesan dia ada ni. Pesan dia mulut minta maaf ada ni. Jadi kita kalau lepas-lepas dah minta maaf secara ijmal. Kemudian hak tu hak kita jumpa-jumpa. Hak orang kita umpat dahulu tu ramai dah hak mati. Ramai dah mati. Kita je dah mati laginya. Hak kita umpat tu ramai dah mati, nak kira mana pula. Kita sentiasa istighfar kepada orang yang kita ada salah dengan dia. Mudah-mudahan di hari akhirah apabila pahala istighfar ni kita istighfar ke dia, kita hadiah pahala-pahala kebajikan ke dia, mudah-mudahan Tuhan buka hati dia pada masyarakat, dimaafkan kita. Gitu je lah. Ni jalan kita nak minta maaf tak boleh sebab mati dah. Kita istighfar, kita buat kebajikan, pahala kepada mereka yang ada hak atas kita. Ada hak atas kita. Hak atas yang akan menuntut kita daripada masyarakat. Contohnya kerana dahulu kita mengumpat. Itu contoh. Faham tak ni? Dia adalah dalam jalan-jalan dia tu, dia dalam kitab pernah bagi hati bab taubah, dalam kitab 20 sifat hati bab taubah dak panjang. Dalam kitab Minhajul Abidin dia panjang cerita bab macam mana kita nak bertaubah daripada dosa dengan anak Adam, yang mana anak Adam tu sudah mati. Nak minta maaf macam mana? Anak Adam tu dah tahu duduk mana dah. Ini kita cerita masa-masa kita kerja di KL ke di mana-mana. Hak kita banyak umpat orang hak luar ni, kita pun dah tahu duduk mana dah. Macam mana cara kita nak bertaubah? Hak tu dalam kitab Minhajul Abidin dia agak dikti sikitlah berkaitan dengan bertaubat dari dosa dengan anak Adam. Contohnya dosa mengumpat, berbantah-bantah, mengejek, menyenda-nyenda. Ini di antara berkata-kata yang berdosa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.